Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Siti Aincah binti Abdul Halim dari SMK Selingsing. Pada kali ini saya akan berkongsi ilmu dengan tajuk pilih atur dan gabungan matematik tambahan KSSM tingkatan 5. Subtopik pilih atur. Okey, sebelum itu sebagai pengenalan kita mengenali dulu apa itu pilih atur. Pilih atur ialah cara berlainan sekumpulan objek disusun di mana susunan adalah penting. Okey, pilih atur itu pentingkan susunan. Seterusnya kita lihat ciri-ciri susunan yang ada dalam pilih atur untuk memudahkan kita menjawab soalan. Okey, sama ada susunan yang dikehendaki. Yang pertama, linear atau membulat. Okey, yang kedua kita tengok yang melibatkan semua objek atau sebahagian sahaja. Yang ketiga, sama ada melibatkan objek-objek yang berbeza atau terdapat objek-objek yang berulang. Itu secaman. Adakah pengulangan dibenarkan atau tidak? Dan yang last sekali, adakah dikenakan syarat-syarat tertentu? Okey, standard pembelajaran kita pada kali ini ialah menyiasat dan membuat generalisasi tentang petua pendaraban, dan yang kedua menentukan bilangan pilih atur bagi n objek berbeza. Kriteria kejayaan. Okey, yang pertama murid boleh menggunakan petua pendaraban. Yang kedua murid boleh menentukan bilangan pilih atur secara linear dan bulatan. Okey, kita mulakan dengan menyiasat dan membuat generalisasi tentang petua pendaraban. Okey, dalam teks kamu, cikgu ambil aktiviti penerokaan 1, di mana aktiviti penerokaan 1 ni tujuan dia untuk menyiasat dan membuat generalisasi tentang petua pendaraban dengan menggunakan gambar rajah pokok. Okey, ini gambar rajah pokok. Okey, apa yang kita dapat ni ialah senarai yang mungkin bagi seseorang memilih set sarapan pagi. Okay, selain daripada menyenaraikan kesudahan yang mungkin, kaedah lain yang boleh digunakan adalah dengan mendarab bilangan kemungkinan bagi setiap peristiwa. Okay, mendarab setiap peristiwa itu kita namakan sebagai petua pendaraban. Okay, petua pendaraban menyatakan bahawa jika satu peristiwa boleh berlaku dalam M cara dan satu peristiwa kedua boleh berlaku dalam N cara, maka kedua-dua peristiwa boleh berlaku dalam M kali N cara. Okey, macam tadi kita tengok yang aktiviti penerokaan 1 tadi, dia ada dua menu. Menu A dan menu B. Makna menu A ialah peristiwa M, menu B ialah peristiwa N. Kita nak dapatkan bilangan yang mungkin bagi set sarapan pagi tu, kita boleh buat tadi, mula-mula kita buat gambar rajah pokok, ataupun kita boleh buat guna petua pendaraban. Okay, kita buat petua pendaraban macam M, ada 3, maknanya 3 kali 2, iaitu 6. Sama je dengan senarai yang kita dapat tu, kita akan dapat 6 juga. Okey, contoh 1. Tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu. Ini contoh lah. Okey, macam mana petua pendaraban digunakan? Ni ada dua peristiwa lah. Bilangan lambung biji dadu. Satu lagi shilling. Dia lambung serentak. Maknanya dua peristiwa berlaku serentak. Di mana kita nak tahu apa peristiwa A, apa peristiwa B, iaitu M cara dengan N cara. Okey, sebiji dadu dia boleh ada ruang sampel iaitu 6. Kita boleh dapat sama ada nombor 1, nombor 2 bila kita baling sampai nombor 6. Pilihan ada 6. Jadi sebab tu dia buat 6. Duit shilling ada 2 kesudahan. Makna number ataupun gambar. Di 6 kali dengan 2. Maksudnya M kali dengan N. Dapatlah 12 cara. Untuk B pula, cari bilangan cara seseorang boleh menggunakan kod 4 digit. 4 digit. Okay, kita guna digit yang dalam kehidupan harian kita ni. Digit kita start dengan 0 sampai 9. Maknanya kita ada 10 digit. Okey, ini baru kod 1. Kod 2 pun 10 juga kita guna. Kod 3 pun 10 juga. Kod 4 pun 10 juga. Sebab apa kita tak kurang digit tu? Sebab pengulangan digit dibenarkan. Kita darat 10 kali 10 kali 10 kali 10, maka dapatlah 10,000
cara. Okey, di sini cikgu bagi kat kamu dua jenis soalan yang boleh kita gunakan petua penerapan untuk dapatkan bilangan cara. Okey. Kat sini soalan yang pertama, bilangan pasukan P mempunyai 6 orang pemain yang ingin mengadakan perlawanan pingpong dengan pasukan Q yang mempunyai 7 orang pemain. Carikan bilangan perlawanan perseorangan yang berlainan dapat diadakan. Bermakna kat sini kita ambil bilangan pemain P iaitu 6. Kita darab dengan bilangan pemain Q iaitu 7. Jadi kita akan dapat 42 cara. Seterusnya, soalan kedua. Terdapat 5 buah syarikat bas yang memberi perkhidmatan pengangkutan dari Batu ke Ipoh dan 3 buah syarikat bas yang memberi perkhidmatan pengangkutan dari Ipoh ke KL. Bermakna dari Batu dia nak ke Ipoh. Ipoh ada berapa bas? Ada 5 bas. Daripada Ipoh dia ke KL ada 3 bas. Hitung bilangan cara seorang menaiki bas dari Batu ke Kuala Lumpur melalui Ipoh. Maknanya kita darab lah. 5 kali 3 dapat 15 cara. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada standard pembelajaran kedua, iaitu menentukan bilangan pilihatur bagi n objek berbeza secara linear. Okey, secara linear maknanya kita tengok bilangan pilihatur, tapi yang ni kita akan buat secara spesifiknya secara linear dulu. Kita guna aktiviti penerokaan 2. Okey, menentukan bilangan pilihatur bagi n objek berbeza secara linear. Okey, langkah-langkah 1 sampai 6. Okey cikgu tak baca, cuma cikgu nak terus kepada dia punya rumusan lah. Okey, daripada aktiviti penerokaan tadi, sebenarnya terdapat 2 kaedah boleh digunakan. Kaedah 1 kita buat senaraikan semua susunan yang mungkin. Macam gambar raja pokok tadi lah, kita buat penyenaraian yang mungkin. Dapat dah 24 juga, tapi panjang lah. Atau menggunakan kaedah kedua. Okey, daripada kaedah kedua ni, sebenarnya bagi kotak pertama terdapat 4 cara. Kotak kedua terdapat 3 cara. Kotak ketiga pula terdapat 2 cara. Kotak yang akhir sekali ataupun kotak keempat terdapat 1 cara. Sebab apa berkurang? Okey, sebab dia cara yang berlainan lah. Maksudnya kita akan guna di huruf yang sama. Bila kita dah guna satu huruf kedua tu tinggallah 3. Tadi ada 4 huruf kan, tuah. Guna kalau dah kat sini dah guna 1, maknanya pilihan tinggal 3, pilihan tinggal 2, pilihan tinggal 1. So, petua pendaraban yang kita boleh kira 4 kali 3 kali 2 kali 1 dapat 24. Ataupun secara pilih atur, kita sekarang 4 kali 3 kali 2 kali 1 ni sebenarnya pilih atur lah. Ataupun dalam pilih atur ada kita boleh guna factorial dan juga rumus. Okey. Kita juga boleh guna factorial. Maknanya sekarang ada 4 huruf, jadi kita letak je 4 factorial. Kan kalau kita 4 factorial, jawapan dia sama 24. Ataupun kita guna NPN. 4P 4. Sama juga jawapan, dia akan dapat 24. So kena tahu NPN ialah N kali N tolak 1 kali N tolak 2 kali. Okey, kali ni maksudnya kali sampai dah last kali 1. Okey itu maknanya berkurang dan berkurang NPN tu. Kalau 5P5 maknanya dia akan buat dengan 5 kali dengan 4 kali dengan 3 kali dengan 2 kali dengan 1. Kurang dan berkurang. Okey, untuk contoh 2 ni, okey, tanpa menggunakan kalkulator cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, sekarang ni kita guna tadi rumus tadilah. Dia nak kamu guna rumus yang tadi ataupun guna petua pendaraban lah yang tadi tu. 11 factorial ialah 11 kali 10 kali 9. Kenapa dia berhenti kat 9 factorial ni? Sebab bawah ni 9 factorial lah. So dia boleh potong. Tinggallah 11 kali 10. Jawapan dia 110. Jangan kita nak guna lah kalau soalan keluar macam ni. Sama juga dengan B ni. Ini maksudnya dia mengajak kamu guna
kaedah betul peneraban tadilah. Okey. Kenapa dia berhenti dekat 4? Sebab bawah ni ada 4 faktorial. Jadi dia boleh potong. Okey, kalau 2 faktorial ni dia tukar kepada 2 kali 1. So bila potong 4 faktorial tinggal 6 kali 5. Lepas tu 2 kali 1. Lepas tu boleh pemudahkan tinggallah jadi 15. Ni jawapannya 15. Okey, contoh 3. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan bijak. Okey, bijak ada berapa huruf? Ada 5. So N 5. Maka bilangan cara menyusun semua huruf ialah N 5 faktorial. Ataupun 5P 5. Ataupun kita boleh buat apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini direct tekan kalkulator terus. Ni tekan kalkulator. Yang ni macam tu jalan kerja sikit lah. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Okey. Okey, kita cuba soalan ini. Okey, berapakah cara susunan berlainan bagi 7 buah buku boleh disusun pada suatu rak? Okey, 7 buah buku ni ialah N. Dia nak susun secara berlainan. Jadi kita guna N factorial. So kita boleh ambil N tu 7. 7 factorial iaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kita akan dapat 5040 cara. Okay, soalan kedua pula, berapakah kod perkataan berlainan yang boleh dibentuk daripada huruf-huruf perkataan pensel? Huruf perkataan pensel ni ada 6. 6 tu maknanya N lah. N factorial. Jadi N factorial iaitu 6 factorial dan dapat jawapan dia 720. Okey, 4.12 masih lagi menentukan bilangan pilih atur. Tadi kita dah buat dah menentukan bilangan pilih atur tapi secara linear. Tapi sekarang ni kita nak tengok perbezaan antara dua lah, linear dan bulatan. Okey, cikgu guna aktiviti penerokaan 3 sebagai cara kamu nak tengok bagaimana kita nak susun objek secara linear dan bulatan. Okey. Daripada aktiviti penerokaan 3, sebenarnya didapati bahawa sekiranya perkataan api disusun secara linear. Okey, A, P, A, P, I ada 3 kan. Jadi kita boleh guna N faktorial terus lah. 3 faktorial sama dengan 6. Jadi memang kita boleh ambil terus 6. Tapi itu secara linear. Linear itu sebaris. Tapi kalau secara memulat, macam mana bilangan susunan jadi 2? Kita guna rumus N tolak 1 faktorial. N tu 3, 3 tolak 1 faktorial ialah 2. 2 faktorial ialah 2 kali dengan 1. Okey nah. Bukan saja-saja maknanya kat sini kita letak 3 tolak 1. Ni kan sebab tu jadi apa? Jadi 2. So 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Okey eh? Okey, contoh 4 lah. Soalannya bunyi, tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. Okey, tadi kita akan guna rumus ni lah. N tolak 1 faktorial, mana 6 tolak 1. Tinggallah 5. 5 faktorial sama dengan 120. Okey, kita ada dua soalan di sini untuk diselesaikan. Yang pertama, cari bilangan cara menyusun 8 orang pelanggan untuk duduk di sebuah meja bulat di sebuah restoran. Okey, kita guna balik apa yang kita belajar tadi. Okey, 8 kat sini ialah nilai N lah. Tapi di sini kita nak tengok meja bulat. So, meja bulat kita guna rumus untuk yang bulatan punya lah. Okey, penyelesaian dia. N tu 8. 8 tolak 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. So, kita darab macam biasa ataupun tekan je kalkulator, kita akan dapat 5040. Makna 5040 ni ialah bilangan cara menyusun 8 orang pelanggan di sebuah meja bulat. Okey, soalan kedua pula. Tentukan bilangan cara menyusun 9 butir permata berlainan berwarna untuk membentuk seutas rantai. Okey, ini special case. Special case tu maksudnya masih guna rumus yang sama dalam bulatan, tetapi disebabkan special case ataupun yang istimewa kita panggil,
dia boleh flip atau terbalik. Kalau kita duduk kat meja, kita tak ada terbalik. Meja bulat tak ada terbalik. Tapi kalau kita susun butir permata dalam bentuk rantai atau bunga dalam bentuk galongan, kita boleh terbalikkan. Okey lah. Okey, masih guna rumus yang sama, cuma kita tambah sikit bahagi dengan 2. Bermakna bilangan cara menyusun 9 butir permata iaitu N, 9 tolak 1 faktorial kamu kena bagi dengan 2. 8 faktorial bagi 2 dapat 4 faktorial dan jawapan dia ialah 24 cara. Alhamdulillah, kita dah sampai ke rumusan, bermakna berakhirlah siri kongsi ilmu kita pada kali ini. Okey, kita rumuskan apa yang kita belajar pada kali ini. Yang pertama, betul pendaraban. Yang kedua, bilangan pilih atur bagi n objek berbeza, ada 2, linear dan membulat. Okey. Ini rumus-rumus yang kita belajar tadi. Okey ya. Jumpa lagi dalam siri kedua. Okey, cikgu buat siri kedua sebab tak habis lagi sebenarnya pilih atur ni. Okey, insya-Allah semoga penulisan ilmu ini memberi manfaat kepada kita semua. Okey, salah dan silap cikgu minta maaf. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.